Kerajaan tanggung kos haji RM1,000 untuk jemaah B40 tahun ini. Dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Kenaikan kos menunaikan ibadah haji akan ditanggung kerajaan sebanyak RM1,000 bagi setiap jemaah haji golongan B40 pada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan berita gembira itu berkata, inisiatif dilaksana kerajaan perpaduan dalam usaha mengurangkan beban ditanggung B40 dalam menunaikan rukun Islam kelima. Tahun ini sepatutnya naik RM1,000. Saya kira-kira, saya rasa untuk B40 tak payah. Jadi, kerugian naik RM1,000 itu ditanggung oleh Kementerian Kewangan supaya orang boleh pergi haji tanpa kenaikan. Terdahulu, tabung haji memaklumkan kos bagi menunaikan haji bagi tahun ini akan meningkat kepada RM30,850 seorang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyatakan keyakinan kerajaan perpaduan yang diterajuinya terus kukuh dan kekal bertahan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan menerusi ucapan sulung sebagai Perdana Menteri pada Kongres National House PKR 2023 di Shah Alam, Selangor, Datuk Seri Anwar yang juga Presiden Parti menegaskan keyakinan itu bersandarkan kepada sokongan kukuh parti-parti yang bersama membentuk kerajaan sejak 4 bulan lepas. Kita bersama perkuatkan semangat perjuangan gilap obor reformasi dan jentera parti harus bergerak supaya agenda madani ini dapat kita terjemahkan secara yang lebih serius dan lebih bermakna. Sebahagian peruntukan tambahan RM150 juta yang diumum semalam akan digunakan bagi pemasangan jambatan beli di kawasan terkesan banjir di Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu pemasangan itu melibatkan kawasan terputus hubungan termasuk Sekijang yang memerlukan kerja perbaikan jalan di kawasan tersebut. Sangat pam-pam penyedut air untuk disedut ke sungai-sungai supaya dapat air itu dikeluarkan ke laut sedang dijalankan. Terdapat penambahan pam-pam berkuasa tinggi untuk kawasan-kawasan rendah untuk mengepam keluar banjir itu ke saliran yang lebih besar dan usaha untuk pengagihan wang ihsan yang diberikan telah dilaksanakan sepenuhnya walaupun mungkin ada terdapat 2-3 kes terpencil ini akan diselesaikan. Beliau turut menyatakan kerja-kerja pasca banjir di kira-kira 15 sekolah yang terjejas di Johor sedang dilaksana. Keperluan itu bagi memastikan pelajar dapat kembali memasuki sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024. Baik, keputusan untuk tidak mengadakan kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan 2023-2024 bukan sesuatu yang mudah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan perkeliling baru Kementerian Pendidikan itu dikeluarkan setelah penelitian yang lama agar langkah tersebut memberi impak kepada pihak yang terlibat. Perkeliling asal berusia 34 tahun dilaksanakan ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Menteri Pelajaran. Sebelum ini, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali dalam sidang media sempena amanat pembukaan sesi persekolahan 2023-2024 memaklumkan tiada kelas akademik diadakan pada minggu pertama sesi persekolahan tersebut. Sebaliknya, ia diisi dengan penerapan nilai-nilai jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek.
Fokus hari pertama persekolahan sebelum ini adalah kepada akademik, tetapi langkah yang diambil pada sesi kali ini adalah melaksanakan pendidikan didik hibur dan pembelajaran berasaskan projek mudah. Sesi persekolahan akan bermula esok bagi Negeri Kumpulan A, manakala Negeri Kumpulan B bermula Isnin ini. Lebih 90,000 permohonan diterima Maktab Rendah Sains Mara MRSM untuk kemasukan tahun ini. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wadi Dusuki berkata, daripada jumlah itu hanya 7,169 tempat ditawarkan melibatkan 55 MRSM seluruh negara. Jadi kita akan tengoklah rayuan-rayuan yang kita perolehi sekarang ni bergantung kepada pelajar-pelajar yang mungkin tidak hadir dalam pendaftaran ke yang tolak, sebab kita pun tahu sekarang ni pun pada masa yang sama sekolah-sekolah lain pun sudah mula menawarkan tempat. Beliau mengadakan lawatan dan perjumpaan bersama warga MRSM Pengkalan Cepa dan Ketua Pusat Pentadbiran Mara. Beliau turut memaklumkan peruntukan RM300,000 diluluskan untuk membaik pulih bangunan dan kelengkapan MRSM Pengkalan Cepa. Selamat Pagi Malaysia khas akan bersiaran langsung di Pulau Pol Kuala Lumpur bagi istiadat perbarisan sempena peringatan Hari Polis ke-216 yang akan disahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 20 Mac 2023, Isnin 8 pagi di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Bertemu kembali. Pemantauan menyeluruh terus dilaksanakan terhadap bekalan makanan terutama sayur, ayam dan juga telur, dan ini bagi memastikan bekalannya stabil menjelang Ramadan dan juga Aidilfitri. Sekiranya wujud gangguan bekalan, tindakan segera akan dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi sebenarnya KPDN bersedia untuk membuat apa-apa usaha dan libat urus dengan Kementerian Pertanian. MAFS diadakan perbincangan sekerap mungkin kerana MAFS dan KPDN mesti bekerjasama untuk pastikan bagi saya insya-Allah bekalan makanan asas cukup semasa Ramadan dan sambutan Hari Raya. Ini pula mengenai menu rahmah. Datuk Seri Salahuddin berkata pengurangan sewa tapak niaga antara insentif yang dicadang kementerian untuk diberi kepada peniaga yang menawarkan menu rahmah. Perkara mengenainya akan dibincang bersama pihak berkepentingan termasuk Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Mungkin dalam libat urus itu kita boleh bincang. Kenapa tidak? Sebagai contoh majlis bandaran ataupun bandaraya ataupun tuan-tuan punya bangunan itu kita libat urus dulu, kita bincang. Mana tahu mereka ingin ataupun berhasrat untuk bersama dan kemungkinan isu sebagai contohnya pengurangan sewa itu boleh kita bincang. Tapi itu masih lagi pada peringkat libat urus dan sebarang keputusan nanti akan saya umumkan kemudian. RM5.7 juta diperuntukkan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia JHEVATM bagi inisiatif perumahan veteran tentera tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata peruntukan tersebut bagi membaik pulih 125 rumah dan 27 lagi bagi kategori bina baharu. Menurut beliau, tahun ini 44 rumah veteran tentera yang dikategorikan sebagai uzur telah siap dibaiki. Sudah meluluskan sebanyak 17,000 untuk membaik pulih rumah. Dan sebelum daripada ini pun, rumah yang pertama yang tadi kita pergi pun, kita dah luluskan juga 17,000. Yang tu baik pulih sesegera mungkin lah. Sebab kalau kita tengok banyak kebocoran rumah dan sebagainya, aspek yang kita lihat tu agak menyeluruh. Biasanya ada 5 perkara yang kita lihat. Pertama adalah kebajikan dia, yang kedua adalah kesihatan dia, yang ketiga adalah perumahan dia juga,
dan yang keempat adalah pendidikan anak-anak. Dan yang paling kita lihat juga adalah macam mana kita boleh empower veterans. Beliau bercakap kepada media selepas menziarahi veteran tentera Cik Ahmad Mamat, 66 tahun, yang menderita penyakit usus bocor di kampung Pulau Panjang, Pengkalan Chepah. 12 lagi pam air sedia digunakan bagi menyedut air dari kawasan banjir bergenang sekitar Batu Pahat Johor. Masalah berkenaan dijangka selesai sebelum Ramadan ini. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menyatakan ketika ini 61 pam beroperasi 24 jam bagi mempercepat proses menurunkan paras air di Seri Medan, Parit Jelutong dan Parit Raja. Alternatif lain yang dilaksana termasuk mendalamkan sungai-sungai di daerah berkenaan. Southern Volunteers turut melaksanakan misi pasca banjir selama 4 hari mulai esok dengan dijayakan 531 sukarelawan terdiri daripada PBT, NGO, belia dan badan korporat. Misi pasca banjir skuad sukarelawan anak Malaysia. 200 motosikal penduduk terjejas banjir di kawasan Seri Medan, Batu Pahat Johor diselenggara dan dibaiki oleh 20 pelajar dan juga pengajar dari Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Chembong Negeri Sembilan dan IKBN Citra Kedah. Secara percuma ini bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir di kawasan terlibat. Kebanyakannya motosikal ni tenggelam di banjir lah. Jadi banyak yang air banjir masuk ke dalam enjin dan juga carburetor. Jadi pelajar-pelajar jurusan motosikal ni dia buat servis dan membersihkan kembali lah sistem motosikal. Kenderaan ni kira macam bagus lah. Penduduk Semedan kan. Pasir Medan pun lebih kurang dalam 90% lah habis semua. Motor-motor habis semua, kereta habis semua lah. Jadi kalau macam ni ada kurang sikit lah. Ada bantuan ni ada kurang sikit lah beban lah. Ya tak? Tak apa lah, minyak hitam pun tak apa lah. Kan? Bantuan nak. Sangat bagus lah sebab orang-orang kampung pun sekarang dalam keadaan yang susah kan. Tak payah perlu pergi ke tempat lain sebabnya diorang pun kata orang musibah ni. Jadi perlukanlah benda-benda yang macam ni untuk. Di Pahang, seorang lelaki warga emas maut dalam kebakaran membabitkan sebuah rumah di Kampung Paya Keladi, Kuala Lipis. Dan menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli Muhammad Noor, kejadian dipercayai berlaku pada 5 petang. Mangsa Yusuf Kinduk, 77, yang tinggal seorang diri ditemukan kira-kira 5 meter dari rumahnya. Dia dipercayai tidak sempat menyelamatkan diri semasa kebakaran berlaku. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, kebakaran tersebut menyebabkan rumah yang diperbuat daripada kayu itu musnah sepenuhnya. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lipis untuk bedah siasat, manakala punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Melindungi, menyokong dan mempertahankan kebajikan serta mata pencarian pekebun kecil merupakan komitmen berterusan oleh kerajaan dan ke arah itu suara pekebun kecil akan dibawa ke Kesatuan Eropah susulan peraturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR yang dilihat satu halangan perdagangan yang besar bagi pekebun kecil mengakses pasaran Eropah. Kesan daripada tindakan EU ini sebenarnya akan menghalang dagangan barangan berasaskan pertanian dari Malaysia dan ianya tidak wajar sekali dilaksanakan pada ketika ini. Sekiranya ia dilaksanakan, maka sudah tentulah ia akan menjejaskan ramai pekebun kecil ataupun petani dari segi pendapatan dan juga penjualan hasil pertanian mereka. Kita dah buat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Malahan kita telah buat lebih dari yang sepatutnya. Jadi pihak kesatuan berharap kerajaan terus perjuangkan isu ini sehingga EU menarik balik sekatan dagangan dan terus membantu pekebun kecil dengan apa cara sekalipun. Dan pihak kesatuan juga berharap pihak kerajaan dapat memberi tindak balas
dengan berbincang secara profesional, ilmiah dan dapat mengikis persepsi negatif EU yang bias dan berat sebelah. Jadi kesatuan juga akan menyokong dan menyantuni segala tindakan kerajaan untuk menyelesaikan isu sekatan EU. Bagi penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Barjoya Bardai pula, langkah proaktif kerajaan mempertahankan hak pekebun kecil bukan sahaja mengurangkan tekanan golongan itu, malah membantu mereka meneruskan kehidupan terutama dalam situasi ekonomi yang semakin mencabar. Adalah wajar kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk melakukan tentangan yang lantang ke atas peraturan ini. Yang Amat Berhormat cuba memperjuangkan lebih 1 juta petani-petani pekebun kecil yang bergantung hidup kepada minyak kelapa sawit sebagai sumber hidupnya. Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA menyasarkan kira-kira 400 juta ringgit jualan dicapai menerusi 3 hari penganjuran MATA Fair. Presidennya Datuk Tan Kok Leong yang yakin angka tersebut mampu dicapai berdasarkan sambutan yang diterima pada tahun ini. Dulu sebelum dalam masa pandemik kita dapat 515 booth, tetapi pada hari ini 1,416 booth ialah satu Malaysia Book of Record. Ini menunjukkan satu bahawa ekonomi sudah bertambah baik dan pada masa ini kita boleh nampak revenge travel. Lepas itu lepas berkurung 2 lebih tahun, sekarang mereka berasa untuk tempat mengunjung walaupun tempat di domestik, regional and also antarabangsa. Pengunjung yang ditemui berpuas hati dengan harga yang ditawarkan pada pameran tersebut. Want to go to the international or domestic also can come to MATA Fair because the price is cheaper than for the other time. Alhamdulillah lah, orang kata ada pelbagai-bagai orang kata pilihan. Kalau compare-nya yang saya daripada Ipoh, di Ipoh tu terhad sangat. So di sini maknanya you nak pergi international ke nak pergi mana-mana pun mana yang ada. So ejen yang tawarkan pakej tu pun so far so good. Munasabah lah. MATA Fair yang bertempat di MyTech Kuala Lumpur berakhir esok dibuka kepada pengunjung dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Bas ulang-alik secara percuma juga disediakan dari KL Central dan Sunway Putra ke MyTech sepanjang pameran berlangsung. Nurlela Muhammad Nur, RTM. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyempurnakan pelancaran buku Persona Personality, Seni Mengenal Diri dan Mengubah Pribadi karya Muna Izzah Fazil. Buku bacaan umum khusus untuk wanita itu merupakan garapan dan pengalaman pribadi penulis berkait dengan pembinaan pribadi dan sikap positif. Turut dikongsi tip dan teknik yang boleh dipraktikkan pembaca bagi membantu mendepani cabaran kehidupan seharian. Jadi memerlukan lebih banyak karya, naskah dalam projek sesuai tertulis dan orang lain kan. Yang seharusnya mampu membawa pembaca memperbaiki diri ke arah yang lebih positif. Ini adalah penting lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang di mana kita menikmati hidup kita ni dengan pantas. Semua virtual pun ada. Ya? Dan boleh diakses di mana-mana di hujung jari. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi situ adalah penting. Terutamanya untuk anak-anak muda. Baik, menjelang pembukaan sesi persekolahan, premis beli belah di ibu negara termasuk di Jalan Tunku Abdul Rahman meriah dengan ibu bapa yang menggunakan ruang masa berbaki untuk membeli kelengkapan sekolah untuk anak-anak. Jadi kita ikuti tinjauan wartawan Siti Nurul Husna Bohari.
Baiklah, saudara, saya sekarang ni berada di sekitar ibu kota bagi melihat sendiri persediaan yang dibuat oleh ibu bapa memandangkan tidak lama lagi akan bermulanya sesi persekolahan. Jadi bagaimana agaknya persediaan untuk saat-saat akhir ini, kita saksikan. Tidak sempat, sibuk dan masih ada kelengkapan yang belum cukup selain merebut peluang mendapatkan promosi dengan harga runtuh antara sebab lokasi ini meriah hari ini. Apapun alasannya, kemeriahan mencari pakaian sekolah pada saat akhir kami kongsikan buat anda. Yelah, macam inilah kalau kita tengok dengan suasana yang haru biru sekali, di mana ramai sangat orang datang last minute. Terpaksa beratur panjang. Itulah sebab sekarang ni baru dapat keputusan masuk Form 1 dekat Semawi. So baru nak cari tu. Tahun berapa ni? Tahun 2. Dah beli baju sekolah ke belum ni? Dah. Kadang-kadang malam besok tu nak sekolah masih ada lagi. Ada lagi yang nak beli pula. Ada juga ibu bapa yang kadang-kadang dia tak perasan yang anak dia nak sekolah. Ya, ada terjadi. Saya pernah berhadapan dengan penjaga macam tu. Kan di sana akhir dia tak perasan anak dia nak sekolah. Besok nak sekolah baru dia ingat. Malam tu Siti Nurul Husna Bukhari, RTM. Sentuhan kreatif 6 pelukis tempatan dengan lebih 30 corak lukisan mural menjadikan lorong seni Seremban antara lokasi pelancongan di Negeri Sembilan. Melalui laluan sepanjang 500 meter, pengunjung disajikan lukisan mural berkonsepkan pelbagai genre, graviti serta poster. Laporannya bersama Nur Zahirah Muhammad Zamri. Dalam usaha menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini, khususnya Bandaraya Seremban, Majlis Bandaraya Seremban MBS mengambil inisiatif untuk mewujudkan lorong seni sepanjang 500 meter sebagai daya tarikan untuk pengunjung datang ke sini. Selain lukisan bermotif keunikan adat Negeri Sembilan, pengunjung juga boleh melihat wajah-wajah penyanyi terkenal tanah air seperti Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dan Ellie Katz. Lorong seni Seremban ini juga membawa pengenalan identiti Negeri Sembilan menerusi lukisan mural. Setiausaha Majlis Bandaraya Seremban MBS, Mas Midiawan Yahya, menjelaskan perkataan MBS yang digunakan sebagai akronim Majlis Bandaraya Seremban diolah kepada makanan, budaya dan sejarah yang diaplikasikan di lorong ini. Apa yang kita dapat lihat pada hari ini yang ada di lorong seni ini bermula daripada Jalan Syekh Ahmad sampailah jalan ke Jalan Datuk Abdul Rahman di Bandaraya Seremban ini adalah satu gambaran apa yang ada di Seremban ini yang kita nak tunjukkan. Seremban ini adalah satu bandar yang boleh dikunjungi kerana kita memiliki makanan yang sedap, kita ada budaya yang patut dipelajari dan kita ada sejarah yang sangat menarik. Itulah yang kita nak tunjuk. Dan bagi menggalakkan aktiviti di lorong seni ini, MBS juga sedia bekerjasama dengan pelbagai agensi, terutamanya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri. Ini pula reaksi pengunjung yang nyata teruja dengan keunikan lorong seni. Bagus tempat ni dan cantik, apa yang contoh corak-corak yang semua tu banyak cantik. So kita pun puas dengan tengok cantik-cantik semua ni dan kita pun suka nak ambil gambar dekat sini. Sebelum ni memang tak ada tarikan apa-apa. So orang datang just jalan je. Sekarang dia orang datang stop sekejap, tengok dia orang ambil gambar, lepas tu warna-warni. Kalau malam dia ada lampu-lampu semua lagi, memang cantik. Rasanya benda ni bagus kot untuk tarikan pelancong ke, untuk orang ambil gambar ke. Biasa ada perasan juga macam budak-budak datang ambil gambar, mungkin buat video TikTok ke apa kat sini, Instagram, macam tu lah. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Demi pencapaian cemerlang, tokoh-tokoh legenda sepanjang zaman di arena Sukan Negara mengimbau kenangan dan perjuangan atlet-atlet negara.
dalam Sukan Legend edisi Memori setiap Sabtu 11 malam di TV1 dan 11.30 malam di saluran Sukan RTM. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT sentiasa bersedia melepaskan pemainnya mewakili skuad negara sekiranya kejohanan yang disertai tersenarai dalam kalender Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Demikian titah pemilik kelab tersebut, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Menurut Tunku Ismail, jika syarat itu dipenuhi, baginda juga bersedia meminjamkan fasiliti serta kepakaran kelab berkenaan sebagai tanda sokongan kepada skuad Harimau Melaya menghadapi sebarang kejohanan. Saya sentiasa mengizinkan dan saya akan beri support sepenuhnya. Tetapi kalau tak ada dalam jadual FIFA, bagi pandangan saya, orang yang membayar gaji pemain, saya rasa benda itu tiada faedah, membuang masa. Jadi kalau FIFA kalender ataupun mana-mana FIFA punya competition, memang saya akan bukan saja memberi pemain-pemain, tetapi juga saya sedia offer pasukan kebangsaan apa sahaja teknologi yang ada di Johor Darul Takzim dan fasiliti yang ada. Mereka boleh pakai. Macam malam ni mereka ada training di Padang Seri Gelam, pusat latihan kami. Kenyataan Tunku Ismail itu sekaligus menepis tanggapan penyokong negara sebelum ini bahawa JDT enggan melepaskan pemainnya menyertai skuad kebangsaan kendalian Kim Pan Gon. Baginda berkata demikian selepas merasmikan projek penggantian rumput baharu Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini yang turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Terdahulu, proses penggantian rumput jenis Cowgrass kepada Zon Zosia di SNBJ itu ditaja oleh Tunku Ismail dan bermula secara rasmi hari ini. Baginda juga sekali lagi menegaskan kualiti padang stadium di seluruh negara harus dipertingkat dan ditambah baik demi mutu Liga Bola Sepak Malaysia. Jadi saya berharap memang apa yang YB Hanayo buat dengan KBS memberi satu inisiatif untuk offer padang-padang untuk improvekan padang-padang di setiap stadium dalam negara adalah salah satu offer yang sangat baik, dan saya berharap akan disambut juga oleh klub-klub yang ada di dalam negara, kerana benda itu dengan cara tak langsung akan memberikan improvement kepada setiap pasukan dan the domino effect will be the national team. Proses penukaran rumput Stadium SNBJ dijangka siap sepenuhnya pada Oktober depan. Bola sepak Liga Super, Selangor FC sekali lagi menerima pengajaran pahit di tangan Johor Darul Takzim JDT apabila tunduk 4-0 kepada juara 9 kali itu di hadapan penyokong sendiri semalam. Kekalahan itu menyaksikan rekod kebal mereka di bawah kendalian Tan Cheng Hock turut lebur pada aksi kelima Liga. Selangor sebelum ini dilabel sebagai pasukan yang mampu mencabar JDT dalam kejuaraan musim 2023. Namun mereka gagal memenuhi jangkaan itu apabila dibolosi 4 gol pada pertemuan di Stadium MBPJ. Kesemua jaringan JDT hadir di babak kedua menerusi pemain import dari Spanyol Juan Muniz dan perancang dari Brazil Diogo Luis Santos, manakala 2 gol lagi disumbang ayam tambatan dari Argentina Fernando Forestieri. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.